خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat sama-sama menyambung lagi pengajian tajwid Al-Quran kita. InsyaAllah pada pagi ini di halaman yang siapa yang ada kitab tajwid boleh buka kitab tajwid muka surat 273. Masih lagi membincangkan tentang bab basmalah, ya. Bab basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim itu muka surat 273. Jadi siapa yang ada kitab boleh buka kitab, ataupun kalau tak ada nanti saya akan sharekan di skrin insya-Allah. Baik, saya pada pagi ini ada sedikit urusan, saya tak boleh lama. Jadi saya terus kongsikan dengan tuan-tuan. Itu dia muka surat 273, muka surat 273. Tajuk hukum basmalah, hukum basmalah. Kita berbincangkan tentang hukum basmalah insya-Allah. Baik. Sekarang kita masuk muka surat 273. Dalam pertemuan kita minggu lepas, kita dah cerita sedikit berkenaan dengan hukum basmalah ini. Maka saya menyambung kembali tajuk itu. Baik, 273, muka surat 273. Tiga cara tersebut adalah kaedah umum bacaan antara akhir surah Al-Anfal dengan awal surah Taubah. Namun begitu, hakikatnya harus dibaca 11 wajah, iaitu terhimpun dalam 3 keadaan. Jadi, bacaan akhir surah Al-Anfal dengan surah Taubah. Siapa yang ada Quran boleh buka Quran tengok akhir surah Anfal dengan awal surah Taubah. Ada rupanya di situ ada 11 kaedah ataupun 11 wajah. 11 wajah ni maksudnya 11 cara bacaan. 11 cara bacaan. Baik. Yang pertama iaitu 7 wajah ketika waqaf, iaitu dengan sukun mahdi, maknanya mati secara sungguh-sungguh, sama ada 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Okey, saya tunjukkan ya. Ayat dia, siapa yang tengok ayat akhir surah surah Anfal, saya tunjukkan cara sukun mahdi dengan 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat macam mana. Innallaha bikulli syai'in alim. Sekejap ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Itu 2 harakat. Innallaha bikulli syai'in alim. 4 harakat.
Innallaha bikulli syai'in alim. 6 harakat. Kemudian baru bara'atum minallahi wa rasulih. Okey, itu ya. Di situ saja sudah ada 3 cara. Kemudian dikata dengan ismam, sama ada 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Ismam itu masa kita matikan mim alim, mulut kita dimuncungkan. Muncungkan. Macam kita nak sebut alimu. Bunyi tak ada. Isyarat muncung saja. Baik, ismam dengan 2 harakat. Innallaha bikulli syai'in alim. Yang kedua 4 harakat. Innallaha bikulli syai'in alim. Nampak saya muncung. Yang ketiga 6 harakat dengan ismam. Innallaha bikulli syai'in alim. 6 harakat. Alim 6 harakat. Jadi kat situ dah berapa? Sudah ada 6 wajah. 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Kemudian 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat ismam. Kemudian dengan bacaan raum. Raum ni ialah isyarat mulut kita muncung sedikit. 1/3 harakat. Alimu tu nak baca macam 1/3 harakat saja munya. Dengan bacaan raum. Raum ni kena baca 2 harakat saja. Macam mana? Innallaha bikulli syai'in alim. Alim. Dia macam nak tak nak je bunyi tu. Okey? Alim. Begitu. Jadi kat situ dah ada 7 cara. Kemudian dia kata 3 wajah. Okey. 3 wajah ketika saktah. Sama ada 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Bacaan saktah ni maksudnya apa? Berhenti sekejap, kemudian baru sambung terus. Kalau kita buat 2 harakat macam mana? Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. 2 harakat je berhenti. 2 harakat je alim, kemudian berhenti sekejap, saktah, kemudian sambung bara'atun. Baik, kita buat yang 4 harakat, saktah, 4 harakat. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Kita buat alim 6 harakat, kemudian saktah, dan masuk bara'atun. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Kat situ saja sudah ada 3 wajah. Tadi yang atas tadi ada 7 wajah, 7 campur 3 dah 10. Tambah 1 wajah lagi ketika bacaan sambung dengan 2 harakat saja. Macam mana? Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Nampak tak? Ada 11 cara membaca akhir surah Al-Anfal dengan awal surah Taubah. 11 cara, Masya Allah. Okey. Saya teruskan. Berkata Syekh Mutawali dan diriwayatkan daripada mereka itu imam-imam Al-Qurra, iaitu waqafkanlah atau wasal atau saktah pada alim bara'atun. Dan di antara An-Nas dan Alhamdu, bacaan basmalah. Macam mana cara nak sambung akhir surah Anfal dengan awal surah Taubah, dan begitu juga cara nak membaca akhir surah An-Nas tu, Qul a'udzu bin-nas tu, allazi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kemudian dengan alhamdu. Kata Syekh Al-Khaliji, dan di antara surah Al-Anfal dengan surah Taubah tidak ada basmalah bagi semua imam-imam qura', maka waqafkanlah olehmu ataupun saktah ataupun wasal. Boleh ke boleh semua? Dan di antara bawahnya, dan di antara surah Anfal dengan surah Taubah telah datang bacaan secara wasal, maknanya bacaan secara sambung tadi, alimum bara', dan waqaf alim bara'atun, ataupun
Wahai orang-orang yang muda, perhatian. Perhatian. Membaca dengan 3 wajah tersebut ialah iaitu waqaf, saktah dan wasal bukan dikhususkan bagi surah Anfal dengan surah Taubah sahaja. Bahkan harus juga bagi surah-surah sebelum surah Anfal. Seperti menyambung surah Maidah dengan surah Taubah. Jadi macam tu juga kalau kita baca surah Maidah, kemudian kita nak melompat baca surah Taubah. Begitulah juga keadaan-keadaannya. Yang penting surah sebelumnya nak sambung dengan surah Taubah. Tidak semestinya surah Anfal nak masuk surah Taubah je. Bahkan contoh kita dah habis surah Maidah, kemudian kita memang nak baca surah Taubah. Kita nak skip dah surah-surah di antaranya. Maka begitu juga kaedah cara bacaannya. Sebab surah Taubah ni tak ada bismillah kan. Jadi macam mana nak ambil hujung surah dengan awal surah Taubah. Tidak harus membaca secara saktah dan wasal jika surah Taubah disambungkan dengan surah-surah yang selepasnya mengikut susunan surah. Seperti menyambung surah Yunus dengan surah Taubah atau menyambung surah Bayyinah dengan surah Taubah. Maka tak boleh katanya, tidak harus maknanya tak bolehlah membaca saktah, maknanya berhenti sekejap, dan wasal sama ada saktah ataupun sambung terus. Jika surah Taubah disambungkan dengan surah selepasnya. Habis surah Taubah, kita nak masuk surah apa? Surah-surah yang lain, maka tidak ada bacaan saktah ataupun bacaan wasal. Sekiranya surah Taubah diulang 2 kali, maka tidak harus membaca secara saktah atau wasal antara ayat yang terakhir dengan awal surah tersebut. Contohlah, kita dah habis dah baca surah Taubah. Kita nak mengulang semula. Kita kata saya nak mengulang baliklah surah Taubah ni. Maka ketika nak mengulang semula surah Taubah itu, habis je akhir surah Taubah, nak masuk balik awal surah Taubah tu, kan dia nak ulang balik surah tu. Nak baca mungkin 2 kali, 3 kali. Kan? Maka tidak boleh baca secara saktah. Kita berhenti sekejap, kemudian kita sambung bara'atun. Ataupun kita sambung hujung surah Taubah tu dengan awal surah Taubah pula. Itu pun tak boleh baca saktah. Baik. Ulama yang memilih untuk membaca basmalah di pertengahan surah. Ini di kalangan ulama, mereka memilih di antara surah-surah tu membaca basmalah di pertengahan surah, mengatakan bahawa berhenti pada basmalah lebih utama jika permulaan ayat tersebut adalah seperti berikut. Okey. Contoh, sekiranya ayat yang kita nak baca tu, contohlah kita nak mulakan bacaan, kita jumpa kalimah-kalimah yang berbunyi apa? Contoh syaitan. Maka sebaiknya kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Sebaiknya berhenti. Jangan kita sambung. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi maknanya kita ni orang yang membaca Quran kena peka. Kita nak mulakan bacaan pada sesuatu surah ataupun sesuatu ayat, kita tengok pangkal ayat yang kita nak baca tu. Kalaulah dimulakan dengan kalimah-kalimah contoh syaitan dan kita nak memulakan bacaan mestilah baca bismillah, maka jangan sambung. Jangan sambung macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita telah menggabungkan nama Allah yang mulia dengan syaitan. Jadi tak boleh. Maka kita kena berhenti dulu. Begitu juga sekiranya kita nak mulakan pada ayat-ayat yang kita nak mula baca tu dengan kalimah-kalimah yang disandarkan ataupun kembali kepada syaitan. Contoh la'anahullah. Allah melaknatnya. Siapa dia? Syaitan lah tu. Maka kalau kita nak mulakan dengan ayat itu, contoh surah An-Nisa ayat 118, kan? Lupa ke semua? Maka ketika tu jangan juga kita sambung bacaan bismillah kita. Jadi kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Begitu caranya. Jadi saya nasihat kepada semua pembaca-pembaca yang nak memulakan bacaan Al-Quran dan nak memulakan dengan basmalah, maka perhatikan ayat yang kita nak mulakan tu. Jangan
sekiranya kalimah-kalimah yang ada sebut syaitan ataupun kata sandaran yang kembali kepada syaitan, kita menyambung basmalah dengan ayat tersebut. Sebahagian ulama mengatakan bahawa tidak harus, maknanya tak boleh sambung basmalah dengan permulaan 4 surah berikut. Ada 4 surah. Apa dia? Surah Qiyamah, Mutaffifin, Al-Balad dan Humazah. Maka pada 4 surah ni, ada sebahagian ulama, ada di antara ulama-ulama yang tidak membenarkan. Maknanya kita jaga-jagalah. Sebaiknya kita berhenti je pada bismillah. Tapi ada setengah orang tu dia suka sambung basmalah dengan awal surah. Dia sambung terus. Maka pada ayat surah Qiyamah ni, la uqsimu biyaumil qiyamah, kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. La uqsimu biyaumil qiyamah. Itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Wailul lil mutaffifin. Sebab ni kata-kataan celaan. Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. La uqsimu bihadzal balad. Begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi 4 surah. 2 surah yang dimulakan dengan la uqsimu, dan 2 surah yang dimulai dengan wailun lil mutaffifin dan wailul likulli humazatil lumazah. Kita kena ingat, jangan menyambung basmalah dengan awal surah itu. Jangan baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Jangan sambung. Sebab Bismillahirrahmanirrahim ni adalah kata-kata keamanan yang memuji dan membesarkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung pula dengan kecelakaan lah. Dengan celaka. Dengan kalimah-kalimah yang dimulakan dengan kata penghinaan. Habis. Kita masuk pada bab hukum nun mati dan tanwin. Ini kebiasaan ramai di kalangan kita yang sebenarnya dah mahir dengan ilmu ini. Dah pakar dah hukum nun mati ni. Nun sakinah dan tanwin namanya. Okey, nun sakinah dan tanwin. Okey. Baik, semua boleh bersama-sama dengan saya lagi? InsyaAllah hari ini saya express sikit, aju sikit sebab saya ada program lain. Maaf sekarang ni semenjak saya dah pernah kena COVID baru-baru ni. COVID masa saya balik daripada umrah itu. Memang tekak ni asyik dia nak batuk saja. Tak berhenti-henti, masih tak habis lagi. Baik. Hukum nun sakinah dan tanwin. Nun sakinah tu maksudnya nun yang bertanda mati ataupun nun yang tidak ada tanda mati. Bila nun tu tak ada baris, maka nun tu matilah sebenarnya. Sebab tak ada tanda-tanda hidup. Iaitu nun yang tidak berbaris. Nun sakinah akan melima baris apabila bertemu dengan huruf sukun. Baginya 2 keadaan. Iaitu dibariskan. Maknanya nun itu dia berbaris apabila bertemu dengan selepasnya ada huruf yang mati juga. Yang pertama, nun tu dia akan diletakkan baris. Iaitu baris kasrah, baris bawah. Ini adalah kaedah umum bertemunya 2 tanda mati. 2 huruf yang bertanda mati. Nun pertama dah mati. Jumpa huruf selepasnya pun mati juga. Maka kaedahnya membaris bawahkan tanda mati yang pertama. Iaitu nun tu lah. Sebab nun tu yang bertanda mati. Contoh dia apa? Man iftara. Asalnya man. Man. Iftara. Tapi macam mana nak baca nun mati dengan fa mati? Cuba buat. Nun mati dengan fa mati. Susah nak sebut. Manaftara. Susah. Maka kaedah dia ialah dengan membaris bawahkan nun yang mati pertama tu dengan baris kasrah. Jadi jadilah bunyinya mani. Maniftara. Barulah boleh baca. Begitu juga. Dan ini contoh daripada surah Taubah. Sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya. Baik, yang kedua, dibariskan nun mati itu dengan baris fathah. Jika nun tersebut pada kalimah min. Dia asalnya, contoh kalimah minal ma, dia asalnya min al-ma, daripada al-air. Min, nun ni asalnya mati. Tapi kalau dia bertemu dengan selepasnya, maknanya kalau nun itu, dia berada pada kalimah min, mim nun, maka nun itu dia akan baris atas.
Minal ma. Jadilah minal ma. Cuba bunyikan kalau nun tu mati, lam tu pun mati. Min. Susah nak sebut. Minul. Kan? Matikan nun tu, matikan lam. Tak boleh sebut. Maka kita membaris ataskan nun tu. Minal ma. Barulah boleh dibaca. Baik itu. Kemudian, ini kenapa nun itu dia berbaris. Dalam Al-Quran, nun sakinah ataupun nun mati terdapat pada kalimah isim, fi'il dan huruf. Nun yang bertanda mati itu boleh dia berada pada kalimah kata nama, kata nama ataupun kata perbuatan ataupun kata sendi. Contoh kalimah yang kata nama, sinwanun, nun tu mati. Kalau kata perbuatan, an'amta, nun tu tanda mati. Nampak tak nun tu mati? Kalau kata sendi, min. Contoh surah Qaf ayat 16. Ini contoh-contohlah. Baik, ni diperkenalkan dulu. Perkenalkan dulu nun tu. Hukum nun mati ni. Ada beberapa keadaan nun mati. Ada nun mati yang dah dibariskan atas ayat, ada nun mati yang dah dibariskan bawah. Ada nun mati dalam pada kalimah, ada nun kalimah kata nama, ada nun yang mati dalam kata perbuatan, ada nun mati yang dalam kata sendi. Kemudian itu perkenalan sebagai nun mati dulu. Okey. Kemudian makna tanwin. Yang kata tanwin tadi, nun mati dan tanwin. Apa dia tanwin tu? Okey. Apakah dia tanwin? Makna tanwin pada bahasa ialah suara. Suara. Pada istilah, nak menerangkan lagi apakah dia tanwin itu, iaitu lafaz suara nun sakinah. Dia bunyi nun mati. Yang terdapat di akhir kata nama isim. Kata nama isim. Kata sahib salsabil ada pun tanwin iaitu nun mati tambahan yang terdapat di akhir kata nama isim yang ada pada lafaz dan ketika wasal serta tiada pada tulisan dan tiada ketika wakaf. Maknanya ketika dalam tulisan tak ada pun nampak nun mati tapi bunyinya ada. Itulah tanwin. Contoh hamzah baris 2 di atas, tanwin. Tanwin tu baris 2 di atas. Bunyinya an. Macam ada bunyi nun mati. An, alif nun kan. Tapi bila kita tengok tak ada pun nun mati. Maknanya dia ada pada lafaz, pada sebutan tetapi tiada pada tulisan. Perhatian. Terdapat 2 tempat yang masyhur dalam Al-Quran. Nun taukid khafifah. Nun sakinah, nun mati yang masuk pada fi'il. Ditulis dengan bentuk tanwin, iaitu baris 2. Ianya dikenali dengan syibih bit tanwin, menyerupai tanwin, iaitu yang menyerupai tanwin. Okey, apa dia? Walayakunam minas. Asalnya sebenarnya walayakunan. Tapi memang dah ditulis dalam Quran kita, nun tu tak ada. Kalimah asalnya ada nun. Walayakunan. Surah Yusuf ayat 32. Ini kan boleh rujuk. Surah Yusuf ayat 32. Kalau tengok, kalau siapa yang rajin meneliti, mengkaji, tengok pada ayat 32 surah Yusuf tu, dia dah siap hilangkan nun matinya. Ditulis dengan bentuk tanwin pula. Walayakunam minas saghirin. Begitu. Jadi kita kena kenal lah. Pada kalimah ni asalnya sebenarnya ada nun mati ni. Tapi ditulis bentuk tanwin. Yang kedua, lanasfa'anna. Asalnya lanasfa'an macam ni. Kalau bahasa Arab dia macam ni. Tapi dalam Quran ditulis dalam bentuk tanwin. Lanasfa'am. Ni baris 2 di atas sebenarnya. Dia letakkan mim ni sebab berlaku iklab. Baik, termasuk juga dalam kategori syibih bitanwin, menyerupai tanwin, iaitu kalimah izan. Izan ni, kalimah asalnya macam ni. Alif, zal, nun, izan. Asalnya. Boleh nampak ke semua? Mungkin cahaya lampu saya kurang terang ke, sampai buku tu tak nampak. Dia sebenarnya, kitab ni, eloknya semua ada kitab lah. Muka surat 277. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 277. Bab hukum nan mati dan tanwin. Harga kitab ni ialah RM80 saja untuk satu naskah atau satu jilid. Siapa yang nak beli 2 jilid, maknanya buku ni sebenarnya ada 2 jilid. Siapa yang nak beli 1 jilid saja, harganya 80. Siapa yang nak beli 2 jilid,
full satu set, harga dia 145. Nanti boleh PM saya di nombor 0193079306. Buku ni sangat detail. Saya sarankan dibeli sekiranya kita memang benar-benar nak mengkaji ataupun nak menjadi tenaga pengajar. Baik, itu yang pertama. Izan ditulis dalam bentuk tanwin, izan, tetapi asalnya ialah alif zal nun. Kalimah izan adalah haraf kata sendi. Kalimah izan ditulis dengan bentuk tanwin baris dua di semua tempat dalam Al-Quran. Masya Allah. Memang dalam Quran kita tak tulis dah alif zal nun. Dalam Quran semua dah tulis alif zal alif yang diletakkan tanwin baris dua di atas pada huruf zal itu. Okey? Boleh teruskan sekali? Baik, kita teruskan. Dan nun taukid yang terdapat pada kalimah yakunan dan nasfa'an ditulis dengan bentuk tanwin iaitu dengan alif. Sebagaimana kamu wakaf dan demikian juga kalimah izan yang kamu maksudkan iaitu harf. Syekh Abdul Latif Faiz Diryan dalam kitabnya At-Tabyin fi Ahkami Tilawah Al-Kitabil Mubin menambah kalimah lafat fata'sallahum surah Muhammad. Juga sama juga fata'san, asalnya fata'san ada nun. Tapi dalam Quran dah siap tulis fata'sallahum surah Muhammad ayat 8. Ini juga dikirakan sebagai syibih bitanwin. Itu perhatian pertama. Perhatian yang kedua, terdapat 7 tempat dalam Al-Quran tanwin iaitu baris 2 ditulis dengan bentuk nun sakinah. Kali ini pula asalnya sebenarnya tanwin tapi ditulis pula nun. Contohnya apa? Wa ka'ayyin min nabiyyin. Kata asalnya ialah wa ka'ayyin. Ya ni asalnya baris 2 di bawah, baris 2. Tapi dalam Quran ditulis nun. Ini namanya mukjizat Al-Quran. Quran ni penulisan dia pun diajarkan oleh Nabi. Bukan suka-suka ikut macam bacaan lidah kita. Yang kedua, ini samalah siapa tengok nanti kan banyak kalimah-kalimah wa ka'ayyin tu ada 7 tempat pada surah Imran, surah Ali Imran, surah Yusuf, surah Hajj, surah Ankabut, surah Muhammad dan surah At-Talaq. Jadi kalimah wa ka'ayyin, kalimah wa ka'ayyin di atas diwakafkan dengan nun sakinah oleh semua imam qurra kecuali Imam Abu Amru. Beliau membacanya dengan ya sakinah. Jadi kalau nak wakaf, kita baca wa ka'ayyin. Wa ka'ayyin. Kalau kita nak berhenti, wa ka'ayyin. Contohlah nak berhenti kat situ. Tapi bagi Imam Abu Amru, kalau nak wakaf pada kalimah itu, dia akan baca dengan ya sakinah. Wa ka'ay. Baca macam tu je. Wa ka'ay. Okey? Habis. Baik, kita beralih pada muka surat 279. Tanwin ada 3 jenis, iaitu mansub, majrur dan marfu'. Ni kata baris 2. Baris 2 ni ada 3 jenis. Ada baris 2 yang baris 2 di atas tu namanya mansub. Baris 2 di bawah namanya majrur. Baris 2 di depan namanya marfu'. Okey, huraian dia macam ni. Tanwin mansub iaitu tanwin yang mengikut baris fathah, diikut baris atas lah. Maka ditulis dengan baris 2 di atas yang dikenali sebagai fathatan. Contoh dia syahidan, dan tu baris 2. Ini namanya tanwin mansub. Okey. Mengikut kaedah penulisan bahasa Arab, jika huruf bertanwin mansub maka ditulis dengan alif pada akhirnya. Kalau kita nak baris 2 di atas tu, kena ada alif selepasnya. Pada 2 huruf iaitu ta marbutah dan hamzah. Kecuali kalau hujung kalimah tu ada ta marbutah, tak boleh letak alif selepasnya. Ataupun ujungnya tu ada hamzah, maka tidak diletakkan alif selepas hamzah itu. Itu kalau baris 2 di atas ya. Itu kaedah penulisan, pengenalan. Baik. Ulama resam ni ialah ulama yang menunjukkan cara-cara penulisan Al-Quran. Itu namanya ulama resam. Sepakat semualah maknanya mengatakan bahawa ditulis tanpa alif pada ta marbutah. Contoh khasyiatan ni
Maka tak ada pun ulama-ulama yang mengajar menulis Al-Quran itu dengan dia kata pada baris 2 di atas selepas ta marbutah letak alif. Tak ada. Semuanya sepakat selepas ta marbutah tak ada alif. Okey. Ulama resam, ni ulama yang mengajar penulisan Quran juga, berselisih, maknanya mereka berbeza pendapat pada huruf hamzah. Ada setengah ulama mengatakan ditulis tanpa alif, maknanya selepas hamzah tu baris 2 di atas tak ada alif. Dan ada pula setengahnya lain mengatakan sebaliknya, maknanya boleh letak alif. Ada pun yang terpilih adalah seperti berikut. Maka yang terpilih bagi kita ialah ditulis tanpa alif jika huruf sebelum hamzah tersebut adalah huruf alif. Kita tengok pula. Kalau hamzah ujungnya, sebelum hamzah itu ada alif, maka selepas hamzah tu tak boleh ada alif. Tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ditulis alif jika huruf sebelum hamzah selain daripada alif. Kalau huruf sebelum hamzah tu bukan alif, maka boleh letak alif selepas huruf hamzah itu. Ini kaedah penulisan Quran yang kita kenal. Jadi maknanya masa kita mengajar, kan, kita kok-koklah ada anak murid kita ataupun kawan kita, ataupun sesiapa yang tanya, kenapa ya tak ada alif ya selepas hamzah ni? Sepatutnya yang kita jumpa sebelum-sebelumnya, baris 2 di atas, mesti ada alif selepasnya. Jadi kita boleh terangkan. Kalau huruf hamzah di hujung, sebelumnya tu ada huruf alif, maka selepas hamzah tu tak boleh ada alif. Ini kita orang yang belajar, yang tahu. Okey. Baik, tanwin majrur pula. Tanwin majrur ialah baris 2 di bawah. Okey. Ditulis dengan baris 2 di bawah. Yang dikenali sebagai kasratan. Dua baris bawah. Contoh khuluqin. Qin ni baris 2. Namanya tanwin majrur. Apakah dia tanwin marfu'? Iaitu tanwin yang mengikut baris dhammah. Dia ikut baris depan. Maka ditulis dengan baris 2 di hadapan. Dikenali sebagai dhammatan. Contoh mubinun. Nun tu baris 2 di hadapan. Okey. Teruskan. Yang kelima. Muka surat 280. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 280. Apabila tanwin, iaitu baris 2, bertemu dengan huruf sukun. Baris 2 jumpa tanda mati. Maka hendaklah ditukarkan tanwin tersebut kepada nun berbaris kasrah. Kalau kita jumpa nun yang mati, selepasnya tu pula ada baris 2, baris 2 tanwin bertemu dengan huruf sukun, selepasnya tu ada tanda mati, maka hendaklah ditukarkan baris 2 tadi kepada nun yang berbaris bawah, iaitu dibuang salah satu barisnya dan digantikan dengan nun berbaris kasrah, ataupun orang panggil sama ada baris tanwin mansub baris 2 di bawah ataupun tanwin majrur, tanwin mansub baris 2 di atas ataupun baris 2 baris di bawah ataupun 2 baris di hadapan. Maka buang satu baris, dia kan baris 2 baris. Tukar satu baris tu kepada nun yang berbaris kasrah. Contoh kalimah dia, contoh. Cuba tengok betul-betul. Tanwin mansub. In taraka khairan. Khairan, dia jumpa selepasnya tu ada huruf mati lagi, al, wasiyah, al, lam tu mati. Baris 2 jumpa dengan tanda mati, maka buang satu baris khairah, tambah nun khairani. Contoh yang cara bacaan dia ialah in taraka khairanil wasiyah. Ini saya percayalah tuan-tuan dan perempuan yang ikut kelas ni dah biasa dah jumpa ni, dah biasa dah kan. Ni sekadar pengenalan, sekadar orang kata pengulangan. Jadi dalam Al-Quran ada banyak baris 2 yang jumpa dengan Jumpa dengan tanda mati tu. Jadi buang satu baris, tambah nun yang berbaris bawah. Okey. Jadi di muka surat selepasnya, surat sebelahnya tu, muka surat 281, berikut adalah jadual pertemuan antara tanwin baris 2 dengan huruf sukun mengikut tertib surah dalam Al-Quran. Jadi didatangkanlah semua baris 2 yang jumpa dengan tanda mati daripada awal Baqarah sampailah surah An-Nas tu.
Jadi panjanglah nak cerita ni. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Tengok sendiri. Tu dia. Tu dia. Banyak. Ada berapa ni? Masya Allah, tabarakallah. Baris 2 jumpa dengan tanda mati. Banyak sangat. Masya Allah. 100 lebih lah ni. Saya nak baca tak cukup masa. Habis sampai muka surat 288. Maknanya ada dalam Quran ada 108 tanwin, iaitu baris 2. Sama ada baris 2 di atas, baris 2 di bawah ataupun baris 2 di hadapan. Jumpa dengan kalimah selepasnya yang bertanda mati. Baik, habis. Sekarang muka surat 288, perhatian itu. Okey, ini saya akan sambung insya-Allah dalam pertemuan kita akan datang ataupun petang ni insya-Allah, petang ni. Petang ni jangan lupa ya, petang ni jam 2 suku saya akan sambung muka surat 288. Perhatian berkenaan dengan tanwin dengan huruf mati secara umum ni. InsyaAllah dalam pertemuan kita petang ni jam 2 suku bersama-sama dengan saya dalam grup ataupun dalam halaman saya iaitu Quran bersama Ustaz Jeff insyaAllah. Okey, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang saya kasihi, yang saya hormati sekalian. Pengajian tajwid Al-Quran kita untuk sesi pagi ini di bawah tajaan Klinik Ngaji Kubak Center. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Muhammad Fahmi yang memberikan ruang kepada saya untuk berkongsi dengan para jemaah sekalian. Pengajian tajwid Al-Quran mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman. Kita ingat, kita faham dan dapat kita amalkan. Mohon ampun, mohon maaf kerana saya tidak dapat melanjutkan lagi sesi untuk pagi ni kerana ada sedikit urusan yang lain. InsyaAllah petang ni kita jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.